Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Bicara Nasional. Kita masih lagi dalam tema kestabilan dan kemakmuran. Tajuk Bicara Nasional kita pada malam ini, demokrasi dan undang-undang. Kita menampilkan Datuk Seri Razali Ibrahim yang tidak asing lagi, ahli Majlis Tertinggi UMNO dan juga merupakan seorang peguam. Semua dah tak praktis Datuk Seri? Tak praktis. Tak praktis lama tapi lulusan undang-undang. Jadi Datuk Seri, kita tahu parlimen telah pun dibubarkan. Dan polemik hari ini, saya lihat di media sosial banyak diperkatakan oleh pimpinan parti-parti pembangkang dan parti-parti yang melawan dengan Barisan Nasional ni. Mereka mempersoalkan soal pembubaran parlimen ini dan katanya soal banjir, tidak prihatin soal rakyat. Dan ini adalah satu perkara yang perlu dijawab. Pandangan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tok. Okay. Saya pertama sekali lah ruang yang diberikan ini, saya rasa saya nak menyeru seluruh rakyat yang berusia 18 tahun ke atas yang boleh mengundi untuk keluar mengundi. Carilah kaedah untuk mendapat maklumat dalam membuat pilihan, ambil tahu apakah proses yang perlu mereka fahami, bermula dengan kawasan tempat mereka mengundi. Apakah kategori mereka ini, pengundi pos, pengundi secara fizikal turun ke pusat-pusat daerah mengundi dan seumpamanya. Ini mustahak sebab saya percaya pemahaman kepada sistem keluar mengundi dalam negara demokrasi tidak menyeluruh. Mereka kadang-kala menggunakan apa yang dihidangkan. Ini soalan yang Tok Dan tanya tu sangat bagus sebab sistem ini berlaku dalam banyak negara dan di Malaysia ini dalam tempoh 5 tahun maksimum 1 penggal akan boleh berlaku pilihan raya parlimen, pilihan raya negeri. Ini saya pun kena cakap juga sebab ada negeri nanti akan ada pilihan raya di peringkat negeri. Ada yang dah tak perlu buat macam Johor, Melaka, Sabah, Sarawak. Ada juga yang dah beritahu tidak akan bersama-sama. Jadi ini juga akan menimbulkan kekeliruan kepada pengundi jika mereka tidak didekati dan diberitahu tentang soal hak mereka untuk memilih. 18 tahun ada dalam senarai, keluarlah mengundi. Okay. Kuasa untuk memilih sebuah kerajaan telah ataupun kerajaan keluarga Malaysia. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri membubarkan Dewan Rakyat. Dia dah tak ada kuasa. Yang ada dalam menentukan kerajaan yang baru adalah rakyat. Okey. Rakyat mandat dipulangkan. Rakyat ada pilihan untuk membuat suatu keputusan bagi menjamin masa depan kita bersama. Datuk ada satu undi, saya ada satu undi. Kita cuba untuk menghidangkan
sebuah pasukan yang pada kita baik untuk masa depan negara, tanpa mengambil kira sangat orang lain tak bagus ni, pada saya bukan perkara paling mustahak. Paling mustahak kita kena tonjolkan kelebihan kita. Sebab itu dalam soal sebab pembubaran tidak disebut dalam mana-mana undang-undang. Tetapi dijadikan isu seolah-olah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak peka dengan keperluan rakyat. Sebab peka lah dia bubar. Betul. Kalau tanya saya, sebab banjir ni kita ikut ramalan, tetapi tak ada orang boleh beri jaminan. Ada orang bagi contoh pilihan raya Melaka, tempoh waktunya sama. Tetapi saya nak beritahu pilihan raya PRN negeri Johor, banjir di Terengganu. Walhal bulan 3. Jadi bila pun soal banjir ini bukan pertimbangan dalam membubar. Kedua, selepas bubar kuasa penuh kepada SPR untuk mengendalikan proses perjalanan pilihan raya. SPR telah pun memaklumkan kepada kita bila, bagaimana peraturannya. Itu kuasa dia. Andai kata tarikh yang ditetapkan itu berlaku banjir, adakah banjir seluruh negara? Adakah banjir hanya di setengah tempat? Boleh SPR menangguhkan hanya di kawasan tersebut. Ini semua hanya dibangkitkan oleh pihak parti lawan sebab mereka tak mahu serahkan kuasa kepada rakyat. Sebab mereka berebut sama sendiri daripada 2020. Mereka telah diberikan mandat pada 2018. Akhirnya mereka bergaduh sama sendiri bila kerusi prediction dikosongkan secara undemokratik. Betul. Sebab ahli parlimen yang ada tak sakit, tak mati, tak gila, tak disabitkan kesalahan, tiba-tiba kosongkan. Walaupun dalam undang-undang kita siapa kosongkan tak boleh bertanding satu penggal berikutnya, tapi dia tak peduli. Hanya kerana nak beri laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim ada di Dewan Rakyat lah, Perdana Menteri ketika itu Tun Mahathir ditekan untuk serah kat dia. Betul. Lepas tu dia pecah. Pecah dia tu, Azmin yang rapat dengan dia begini tu, ini bergaduh. Zuraida bergaduh. Kita dalam Barisan Nasional waktu itu nak pilihan raya. Masa tu boleh tuduh kita banjir? Tak boleh. Masa tu boleh tuduh kita gila kuasa? Tak boleh. Kita tak ada kuasa waktu tu. Kita cuma tak mau. Akhirnya yang jadi Perdana Menteri siapa? Muhyiddin. Bukan kita pun. Jadi lepas tu kita bagi pula dekat kerajaan yang semua orang tahu. Dan pada peringkat awal 2020 tu memang Barisan Nasional meminta supaya diadakan pilihan. Diadakan pilihan. Tapi sebab COVID. Yes. Sebab COVID, ke bawah dulu tuanku tidak memberi perkenan. Dia suruh pakat. Pilihlah siapa-siapa. Dan kita end up dengan seorang serpihan parti PH. Betul. Dia keluar. Lahirlah Pejuang, lahirlah hari ini GTA, macam-macam. Parti Perikatan Nasional. Perikatan Nasional menjadi kerajaan selepas kerajaan kencing rakyat ni gagal dalam 22 bulan, tubuh kerajaan baru. Tapi kenapa kita yang dituduh? Kita tak buat gerakan, kita nak pilihan raya. Kita tak mahu pun perkara tersebut. Tetapi sebab menghormati ke bawah duli tuanku, tubuh sebuah kerajaan, kerajaan ini pula buat perkara-perkara yang tak menyenangkan kita. Darurat umpamanya. Ingkar dengan titah tuanku umpamanya. Buka balik. Ini semua ada dalam media sosial. Political maneuver di Sabah. Yes, Sabah. Dan dia tak mahu lagi pilihan raya tu. Betul, betul. Darurat salah satu cara. Dia memang tak nak pilihan raya, tapi waktu tu dia ada kuasa. Sampai Bugaya, sampai Batu Sapi, sampai Greek. Tidak ada wakil. Sehingga sekarang sama dengan kita ni nak buat. Jadi pada saya itu semua adalah sejarah warna-warni selepas pilihan raya. Kemudian tibalah kepada mereka bertukar lagi Perdana Menteri. Zaman kita ni, masa dululah kita takbir, 1-2 penggal, 1 Perdana Menteri. Ataupun 1 Perdana Menteri mentadbir 1-2 penggal. Hari ni 1 penggal 3 Perdana Menteri. Macam mana nak takbir negara? Macam mana nak yakinkan orang? Okey, bila tiba waktu Datuk Seri Ismail Sabri, beliau mendapat ilham selepas mengambil kira pelbagai perkara agaknya, termasuk dengan 12 orang menteri kabinet dia melakukan perkara di belakang pengetahuan dia. Itu kemuncak lah tu kan. Itu kemuncak. Walaupun orang dakwa-dawi banjir dan sebagainya, saya rasa sebagai ketua sebuah kerajaan, apabila mengetahui ahli Jemaah Menteri melakukan sedemikian kepada ketua negara,
Siapa boleh beri jaminan perkara itu tak berulang untuk perkara-perkara lain? Rasa hormat, rasa kebersamaan sudah hilang. Untuk menjamin sayangkan masa depan negara kita, bubar. Kalau dia gila kuasa, dia tunggulah sampai bulan Julai tahun depan pun boleh. Betul. Mungkin makin rosak negara ni, tapi dia peduli apa? Yang penting dia gila kuasa. Cuma terbukti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu yang membubarkan bukan seorang yang tamak kuasa, dan beliau mengambil risiko walaupun hari ini jadi bahan kempen benamkan UMNO Barisan Nasional kerana tak peka kepada rakyat. Saya nak beritahu kita tak pernah berfikiran demikian, malahan kita hormat rakyat, sebab itu kita pulangkan kuasa kepada rakyat dan kita doa untuk rakyat memilih sebuah parti yang dapat menjaga negara ini, membawa kita ke arah yang lebih baik. Lepas tu kita lihat juga bila parlimen dibubarkan, mereka tentulah akan tampil dengan beberapa persepsi dan kempen politik. Saya lihat antara yang begitu popular lah di dalam media sosial ni, jadi kalangan pimpinan-pimpinan parti lawan Barisan Nasional ni, mereka melontarkan bahawa pilihan raya ni diadakan segera bertujuan untuk menyelamatkan pimpinan-pimpinan UMNO yang sedang berhadapan dengan kes mahkamah. Ini tuduhan yang mula dilontarkan. Mereka cuba nak kata, pertama, nak banjir, tak prihatin. Kedua, ada agenda yang lain yang cuba dibuat. Okey. Mereka ni memang cakap, you tengok sifat-sifat sebagai pembangkang ni memang ada dalam diri mereka lah. Dia bina satu persepsi ni sampai orang percaya, malah malangnya belah Barisan Nasional ni walaupun banyak bahan tentang salah laku mereka ni tak reti nak guna. Bukan tak reti kerana kita bodoh, tak reti sebab kita tak boleh nak manipulate, kita tak sampai hati, kita nak tokok tambah tu, bukan kita rasa bersalah, bukan jiwa kita. Apatah lagi nak membohong, memfitnah ataupun menghasut orang. Okey, cerita pasal banjir pun sama. Sibuk pasal banjir, tengok kempen dia lebih awal. Dia lebih meriah, dia lebih dah susun fundraising, dah jelajah dah. Calon rupanya dah tersusun dah. Kita Barisan Nasional masih ikut tertib kita. Dalam tak nak, orang dah lupa dah dia tak nak tu. Orang dah mula dengar dia cakap. Kedua, dia gunakan pula cerita kita guna kuasa mahkamah. Beritahu saya, dalam kita tak puas hati ketika Datuk Seri Najib dan pimpinan Barisan Nasional dihina, dipanggil oleh SPRM, dipanggil oleh pihak polis, disiasat, dibina pendakwaan. Ada kita tengok rusuhan? Ada tengok kita guna kuasa? Ada bukan guna kuasa, kita lawan undang-undang, tak, kita akur. Sehingga beliau masuk penjara sekalipun, kita berkumpul di Dewan Merdeka dalam suasana sedih, duka cita, tapi kita tak lawan undang-undang. Dan kita tak pernah sebut sekali pun yang dia sebut-sebutkan buat apa. Cumanya saya nak beritahu, untuk pilihan raya akan datang ini, yang sedang berlaku ini, pimpinan UMNO Barisan Nasional tidak lagi mungkin akan mereka siasat. Dah tak ada dah, habis dah. Banyak yang dah lepas pun. Macam Presiden UMNO. Orang katalah apa pun, dia dibebaskan oleh mahkamah. Untuk 40 pertuduhan. Yang lain belum dibicarakan tu. Yang lompat dulu tu belum dibicarakan. Jangan ingat bersih, dia hanya bersih sebab dia lompat je. Presiden UMNO tak lompat. Presiden UMNO didakwa, dibebaskan. Kalau Najib dia dapati bersalah, kau kata bersalah, kenapa yang dibebaskan ni kau kata dia masih bersalah? Okey, maknanya dia ni dah untuk charges yang itulah. Yang itu betul. Yang lain cerita lain. Tapi nombor dua, track record dia orang membebaskan, menyalahgunakan. Bukan saya cakap. Ada dalam buku Tommy Thomas. Diakui oleh peguam negara mereka. Dia sendiri mengaku mengguna kuasa. Menunjukkan berlaku salah guna kuasa. Ada Perdana Menteri terus pergi raid rumah dia? Tak ada. Buat jawatan kuasa, lembab ada setengah orang ni. Buat satu komiti, dapatlah beberapa penemuan. Buat lagi tu baru arah AG. Bawa recommendation kan. Itu proses. Tapi dia tak terus masuk dalam rumah tu, atau dia tak terus pergi layan orang-orang ini sebagai penjenayah. Walaupun perkara yang didedahkan itu boleh menjejaskan pandangan umum, pandangan antarabangsa kepada sistem perundangan dalam negara kita. Siapa sini nak meniaga kalau dia rasa, wah, orang ni boleh susun ni. Kalau ada berlaku pertelingkahan, mahkamah kita tidak dihormati,
maka orang luar takut nak melabur, takut duit dia hilang. Ini tak nak cerita pasal ekonomi perjanjian yang dibatalkan. Kalau dibatalkan bawa mahkamah kalah buat apa umpamanya. Persepsi ini serius kepada masa depan negara. Itu pun kita guna proses untuk ambil tindakan. Tak cerita pasal Pulau Batu Putih, tak cerita pasal tuntutan Sulu. Ini semua akan menjejaskan masa depan kita. Benda tu dia ambil tindakan tapi mengikut lunas undang-undang. Bila dia tuduh kita, pada saya itu biasa. Kalau rakyat yang terpengaruh dengan perkara ini, tolong pertimbangkan apa saya nak cakap. Kenapa tak ada sekali dia sebut pasal Guan Eng? Kenapa dia tak ada sekali dia sebut pasal kesalahan Syed Saddiq yang bukan hampir sama, malahan lebih. Sebab dia ni dituduh terima duit masuk akaun. Dia tak tahu, dia kata. Dia ni duit masuk akaun dan dia mengaku. Dia yang buat police report. Hari ni buat fundraising lagi. Kemudian dia pula cuba untuk berbincang macam mana nak bagi jawapan dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp. Bincang. Ni semua dah ada. Okey. Betul. Kenapa tak ada seorang yang cakap perkara ini seperti mana dia hentam Rosmah, dia hentam Datuk Seri Najib. Malahan siapa lawyer dia? Geng dia juga. Okey, macam mana saya nak hormat mereka dari segi kononnya mereka lah orang yang nak menyelamatkan negara kita. Kecuali kalau mereka jadi kerajaan, saya tak terkejut mereka juga akan dibebaskan seperti berbelas pimpinan mereka yang dilepaskan selepas 2018. Baik, ini bukan soal untuk kita buat keputusan. Dakwaan-dakwaan untuk beli jiwa, untuk menuduh ini, Barisan Nasional saya sebut awal tadi tak berapa reti. Sebab kita tak sampai hati nak menipu. Kerana yang kita tipu itu rakyat. Hanya kerana nak dapat kuasa. Tapi mereka boleh. Dan mereka akan buat. Cuma saya boleh cakap, janganlah terpengaruh. Kalau perkara ini, perkara yang politik, tidak menjejaskan keselamatan kita, masa depan kita, saya biarkan je. Tapi perkara ini perkara yang sangat serius. Saya ingat lagi dia orang pernah cakap, kalau mereka gagal, bagilah peluang sekali. Kalau gagal, undi balik Barisan Nasional. Saya nak tuan-tuan guna ayat dia orang tu, undilah Barisan Nasional. Sebab yang cakap tu siapa? Dia. Betul. Bukan setakat kita cakap ni, suruh undi Barisan Nasional, tuan-tuan tak nak. Tapi kalau dia sendiri cakap, kalau saya gagal, dan mereka gagal 22 bulan. Hari ni dia datang balik jumpa rakyat. Bawa lagi satu cerita, kisah yang baru. Kalau kena tipu sekali ni biasa dalam hidup tu. Betul. Kalau kena tipu 2 kali dengan orang yang sama, sangat luar biasa. Dan kita pasti akan berdepan dengan PRU15 tak lama lagi kerana telah pun dibubarkan. SPR akan bermesyuarat khas pada 20 hari bulan Oktober bagi menentukan tarikh penamaan dan juga tarikh pengundian. Datuk Seri, apakah tawaran, apakah perlu dilihat oleh pengundi? Mengapa BN? Kenapa BN yang perlu dipilih? Sistem demokrasi ini memberi peluang kepada rakyat seperti yang kita bincang. Dulu kita, bukan dululah, mana-mana negara akan memberikan tawaran. Betul. Hari ini tawaran dia orang dah tak percaya. Sebab tawaran dia memang mimpi di siang hari pun ada. Dululah orang cakap gajah pun boleh terbang. Akhirnya bulan dan bintang lah. Tapi cuba fikir, sebahagian penyokong dia terpengaruh dengan fitnah, pembohongan terhadap Barisan Nasional. Okay. Kita jangan undi kerana orang tak baik. Sebab yang cakap tu pun belum tentu baik. Tetapi akhirnya kita membuang sebuah kerajaan yang ada jasa. Manusia bukan malaikat. Manusia ni ada kelemahan. Ada kekurangan. Saya akui itu. Dan mungkin kekalahan 2018 patut jadi iktibar besar kepada Barisan Nasional untuk memperbaiki gerak kerja mereka, orang di kalangan mereka. Ada yang dah melompat, yang rupanya jati diri di kalangan kita ni cukup rapuh. Kita dah belajar. Cumanya jangan kita undi orang itu kerana tak suka orang di sebelah sana. Akhirnya kerajaan yang naik ini tidak mendapat sokongan. Dia disokong kenapa? Kerana aku tak suka engkau, aku bagi dekat dia. Ini sikap yang tidak membawa kita ke depan. Soal sama ada dia kompeten atau tak kompeten bukan menjadi pertimbangan. Bukan. Okey. Beritahu saya apa benda baik yang kita capai lepas 2018? Apa perkara yang kita nak banggakan? Yang saya ingat dari segi sukan pun, kebetulan Datuk Chong Wei pun bersara time tu. Nicole and David pun bersara. Muram sungguh. Okey, tak apalah. Beritahu saya satu, selain daripada dia bangga dengan dapat sumbat orang dalam penjara. Apa? Tarik pelabur tak ada.
Dasar-dasar yang baik tak ada. BSKL crash, BSKL dia punya meragam tu. nilai ringgit terus merosot. Okey. Yes. Tak baik ini saya tolak tepi. Beritahu saya satu yang baik. Tak ada. Saya puas fikir selain daripada kes mahkamah. Apa yang tak baik? Ketidakstabilan di kalangan orang politik, bencinya rakyat kepada kerenah orang politik, akta lompat parti kerana sikap orang politik. Kita ada CSA, kita dah mula cerita pasal hang parlimen. Kita dah mula cerita parti ni berunding dengan parti tu, ugut parti ni merajuk tekan button. Cerita tak ada satu pun yang bagus. Kerajaan di bawah PH suruh minum minyak, suruh nelayan tanam nenas belakang rumah, nak buat kereta terbang. Apa yang kita ada akhirnya? Masuk dekat kerajaan Perikatan Nasional, tak pernah semua hidup kita terfikir ada darurat. Orang lain pun ada COVID, tapi orang lain boleh bergerak ke sana ke sini, orang lain masih boleh bergerak. Dengan kita kena darurat. Darurat ni kepada pelabur sangat-sangat serius lah. Parlimen digantung. Parlimen, undang-undang tak ada. Tak ada, betul. Undang-undang, bukan undang-undang tak ada. Undang-undang ada tapi single body yang boleh execute. Waktu itu kalau dia take over semua hotel jadikan tempat quarantine pun boleh. Untuk bantu hospital, dia ambil duit pun boleh. Macam itu sekali kesan darurat. Walaupun dia cuba terjemahkan seolah-olah darurat ini, kita dah ada cukup undang-undang waktu itu. Dan kalau betul pun kita perlu darurat, kenapa ada beberapa perkara yang patut digunakan kuasa tak guna? Jadi benda itu semua dihidangkan kepada rakyat. Saya rasa okeylah, kita sama-samalah tanggung. Orang politik pun tanggung, rakyat pun tanggung. No, kita nak buat lagi ke? Nak lalu lagi benda ni ke? Atau kita cakap sudah-sudahlah. Kuasa menaikkan sebuah kerajaan, kuasa rakyat. Kuasa untuk turunkan pun kuasa rakyat. Hari ini saya tawarkan, pilihlah siapa yang kita nak. Lepas kita buat keputusan, kita kena jayakan. We must make decision and make it right. Jangan kita tak suka orang, kita pilih orang lain, lepas tu kita tinggalkan kerajaan tu. Kita pula kutuk kerajaan yang naik tu. Ada ramai perkataan-perkataan yang keluar daripada penyokong dia sendiri. Betapa menyesalnya pilih engkau ni. Adakah perkara itu masih sama, perasaan itu masih sama? Inilah waktunya. Lepas ni kita buat pembetulan. Saya masih akan terus berjuang menaikkan sebuah kerajaan yang saya percaya. Saya tak peduli kelemahan dia. Sebab kelemahan dia tak bawa kita ke mana-mana. Tetapi kekuatan yang ada pada Barisan Nasional, jika tidak diberi peluang, akan terbazir. Datuk Seri, saya kira kita nak bagi Datuk Seri peluang peluang terakhir untuk peringatan kepada pengundi, terutama sekali pengundi-pengundi muda. Kita tahu ini undi 18, ramai pengundi-pengundi automatik masuk kali pertama mengundi. Kita lihat di banyak kawasan peningkatan jumlah pengundi yang begitu mendadak. Ada satu kawasan parlimen di Bandar Baru Bangi, di Parlimen Bangi sampai 300,000 lebih. Betul. Jumlah pengundinya begitu, orang kata apa, mengejutkan dari segi jumlah peningkatan pengundi. Jadi kali ini sukar untuk kita baca siapakah yang akan mendapat kelebihan daripada peningkatan undi 18 dan automatik ini. Peringatan barangkali? Sewaktu kita memberikan pandangan zaman Barisan Nasional untuk 18 tahun mengundi, ada setuju, ada tak setuju. Pada saya, kepercayaan Barisan Nasional perlu dipulangkan dengan menunjukkan undi 18 ni matang. Sebab orang 18 tahun ni, dia tak mengundi pilihan raya umur 18. Pilihan raya 18, ada sebuah kerajaan terbentuk. Mereka tak participate. Walaupun ramai merendahkan orang 18 tahun ni macam seolah-olah tak reti pilih. Saya menyeru, tolong sahkan mereka tu tak betul dengan memilih Barisan Nasional. Kalau 18 tahun tu masih memilih orang yang cacar marba, yang tidak membawa sebarang kestabilan pada negara, maka betul lah dakwaan setengah orang yang 18 tahun belum layak. Tapi saya percaya, 18 tahun ini walaupun usianya muda, mereka boleh menyumbang. Tak perlu tunggu tua untuk berkorban menjaga negara ni. Mereka boleh berkorban menjaga negara dengan memberikan kuasa kerajaan kepada sebuah pimpinan yang boleh membawa kita ke depan. Yang paling penting, kerajaan ini perlu memberi kemakmuran kepada mereka. Kita umur dah lanjut. Kita mungkin tidak lagi terlibat dalam soal mencari kerja. Anak pun dah kerja, kita tengah fikir nak ada cucu. Mereka perjalanan masih jauh. Kerosakan yang berlaku ini menjejaskan kita, tetapi akan lebih memudaratkan mereka yang muda, yang berusia 18 tahun, yang 19 tahun. Ambil
kemudahan internet, media sosial yang ada, mencari jawapan, let's show them. Orang muda tidak boleh dimanipulate. Orang muda sebenarnya lebih bertanggungjawab. Orang muda ini ada pendirian yang tidak boleh disogok ataupun boleh diremehkan. Sebab itu, nasihat saya kalau nak dengar, tengok player di kalangan Barisan Nasional, muka-muka baru yang diketengahkan ini sering berlaku. Lawan kami, muka yang sama. Tapi ceritanya, kita muka sama, dia muka baru. Tak. Barisan Nasional kata 70% muka baru InsyaAllah, muka-muka baru inilah yang sering digunakan dalam setiap kali pilihan raya, memberikan kita harapan. Orang ini telah dilatih. Ini pertama. Kedua, cuba tengok juga di kalangan itu, ada setengah orang ni, dia tak reti nak jadi pembangkang. Maknanya kita nak juga mereka menilai siapakah yang lebih layak menjadi pembangkang. Begitu. Sebab apa? Negara ini ada potensi subur, jauh daripada malapetaka besar. Kita berada di tengah-tengah negara ASEAN strategik. Cumanya jangan kita suruh penyerang utama jadi penjaga gol. Jangan kita suruh cikgu sejarah ajar matematik. Letak di tempatnya. Jangan jadikan orang macam Mak Sabu dalam kerajaan. Itu yang elephant fight elephant. Jangan jadikan orang macam Rafizi yang hebat untuk mengemukakan perkara separuh benar ni dalam kerajaan. Dan jangan jadikan orang-orang dalam Barisan Nasional ni pembangkang. Waktu kita jadi pembangkang, bila banjir, kita turun macam kita kerajaan. Betul. Jadi maknanya, untuk Malaysia pergi jauh ke depan, kekalkan kehebatan permata pembangkang yang ada ni di tempat kursi pembangkang. Biar mereka bangkitkan perkara supaya Barisan Nasional tak adalah buat perangai tak senonoh. Sebab apa? Dia tahu ada pembangkang yang hebat. Check and balance. Check and balance tu, kekalkan. Kalau dah dalam negara ni ada CSA pembangkang kerajaan bersama ni, pun saya tak setuju. Sebab apa? Dahlah yang hebat pembangkang jadikan kerajaan, kerajaan jadikan pembangkang, lepas tu ujung-ujung semua Dewan Rakyat boleh bekerjasama. Tak untung negara kita. Betul. Kita perlu kekalkan sistem demokrasi yang saya nyatakan itu, supaya lepas pilihan raya, betul kita nak bawa negara ke depan. Tapi bukan semua wakil rakyat tu bekerjasama. Kena tipu semua rakyat kalau wakil rakyat ni bekerjasama tu. Kena ada check and balance. Dia berpakat sama-sama dia. Dia pakat sama dia pula. Ini pun nak dielakkan. Jadi yang boleh menjadikan cerita pada saya bunyi macam kelakar, tapi benda ni penting, adalah mereka yang kelompok pengundi-pengundi baru. Prove to me that you are worth it, dan you memang orang yang telah matang, mempunyai ilmu untuk menentukan masa depan negara. Dan masa depan negara akhirnya tidak boleh diserahkan kepada puak-puak tua ni. But kalau orang muda masih buat benda yang sama, kita tidak ada pilihan. Menjelang pengumuman pilihan raya kali ini adalah tempoh masa yang perlu kita hadapi. Akhir sekali, kesan paling besar, kerugian paling besar lepas 2018, pilihan raya kita tidak berlaku secara serentak. Dan ini amat merugikan. Merugikan masa, berpolitik tak berhenti, merugikan sumber kewangan kita. Kerana terpaksa mengendalikan pilihan raya yang boleh hampir lepas ini tiap-tiap tahun. Sehinggalah kita dapat satu titik di mana negeri dan persekutuan mengadakan pilihan raya serentak seperti dulu, kerana dia dapat memberi kita fokus kepada kerja-kerja membangunkan negara dan bukan fokus mengadakan pilihan raya tiap-tiap tahun. Terima kasih Datuk Seri Razali Ibrahim bersama kita. Dan mandat telah diberikan kepada rakyat, buatlah pilihan yang terbaik, undilah Barisan Nasional supaya kita dapat kembalikan kestabilan dan kemakmuran negara. Kita bertemu lagi dalam program Bicara Nasional yang lain dengan panel-panel yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.